kamu akan dapat segala-galanya. Maksudnya dunia pun kamu dapat, akhirat pun kamu dapat. Dunia pun kamu bahagia hidup, akhirat pun kamu bahagia hidup. Wa in fatani, kalau kamu tidak cari dah, kamu tak cari Allah, tak cari agama yang benar yang mana, tak jumpa dengan Allah, tak beriman, tak jumpa dengan Islam, tak beriman, fataka kullu syai', kamu akan hilang segala-galanya. Kamu akan hilang dunia, habis nikmat dunia dengan mati. Kamu akan jumpa kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan di hari kiamat yang bermula dengan alam kubur. Atas itulah Allah tahu yang ayat seperti awal tadi, alladzi ahsana kulla syai'. Allah Ta'ala buat apapun kesemua cantik, agamanya cantik, insan pun cantik. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkat Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah sebaik-baik pencipta. Kalau hilang poin ini, kalau manusia tidak sedar bahawa dia itu buatlah macam mana pun dia tak boleh keluar daripada dia, tetap menjadi hamba. Pasal sebab Allah Ta'ala buat untuk jadi hamba. Kalau tidak menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, dia akan jadi hamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman patrah, zaman yang Nabi tidak ada. Antara seorang Nabi dengan seorang Nabi, di tengah-tengah dia pergi zaman patrah. Patrah ini ajaran dahulu pun dah hilang, ajaran baru pun dah tak ada, tak datang lagi. Patrah, manusia mencari agama sendiri, tak jumpa, syaitan pengaruhi dia, dia buat berhala dan dia sembah. Bukan benar baru. Sejak zaman Nuh alaihi salam, manusia mereka ciptakan berhala, bubuh nama berhala, dan mereka sembah berhala. Makhluk yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, mereka sembah. Pada zaman Nuh alaihi salam, zaman Ibrahim sebagai contoh, bapa dia sendiri pun mereka pencipta berhala dan jual berhala. Sampai ke zaman Nabi kita Muhammad, 360 berhala di sekeliling Kaabah yang dengan nama Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manata, As-Sajdah, Al-Ukhra. Berbagai-bagai nama mereka buat, mereka yang buat, mereka yang sembah. Yang Allah Ta'ala turun, ata'buduna ma tunhitu, kamu sembah yang kamu buat dengan tangan kamu. Ta'arbabun mutabarriqun khairun abilal wahidil qahhar, Tuhan banyakkah baik atau Tuhan yang esa tapi maha perkasa? Banyakkah baik satu yang maha perkasa kah baik? Kalau kita fikir, kita nampak kenapa kita berkahwin? Kerana nak menampung kekurangan yang ada pada kita. Laki-laki tak pandai masak sebagai contoh, perlu kepada orang yang pandai masak. Kesunyi, ada orang yang menemani kesunyiannya. Nak bercakap, akhirnya dia perlu kepada perkahwinan, ada keperluan kepada perkahwinan. Mengapa dia berniaga berkongsi dengan kawan?
Jawabannya kerana seorang tak boleh buat. Kerana ada partner, modal tak cukup. Kerana ada partner. Kalau ada syarikat, ada boleh buat seorang sahaja. Seorang sahaja yang tidak perlu pada orang lain. Semua akan buat syarikat seorang saja. Untung semua dia ambil. Tapi tak boleh. Kerana kelemahan kita. Mengapa berkawan? Kelemahan kita. Tapi kalau kita dapat segala-galanya, tak perlu kepada kawan. Allah yang kita sembah ini Tuhan yang fa'alul lima yurid. Dia buat apa sahaja dengan kehendak dia. Subhana man amru bainal kaf wan nun. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Semua ayat menunjukkan Allah Ta'ala itulah Tuhan yang maha kuasa. Dia nak buat apa pun tidak payah minta tolong. Seorang dia saja lebih daripada cukup. Maka dialah Al-Wahidil Qahhar, Allah yang maha perkasa. Inilah yang kesemua Nabi ajak manusia. An ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Abdikan diri kepada Allah. Jangan terlibat dengan perkara syirik. Walau sekecil mana pun. Syai'ah, sekecil mana pun yang nama syirik, jangan terlibat. Kalau itulah manusia faham. Manusia pilih Islam, pilih Allah sebagai Tuhan yang Al-Wahid Al-Qahhar tadi ini. Itulah tercapai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk mereka menyembah dan aku taat kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin. Allah suruh kita sembah dia bukan untuk Allah mendapatkan rezeki daripada manusia, bukan nak upah daripada manusia. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak perlu, aku tidak meminta daripada makhluk aku makanan. Kamu sembah aku itu kerana in huwar razzaq, yang memberi rezeki itu bukan kamu, tapi aku beri kepada kamu. Allah itulah yang Dzul Quwwatil Matin, Allah yang maha perkasa, tidak memerlukan kepada hamba. In takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum wa la yudilla ibadakum wa in tashkuru yardahu lakum. Seandainya manusia walaupun diberitahu kepada mereka Allah Ta'ala itu yang ada, yang esa, yang maha perkasa, yang wajib disembah, yang wajib diimani, Islam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi insan negeri ini menolak juga Allah Tuhannya, pilih juga Tuhan lain, menolak Islam yang dibawa, pilih cara hidup yang lain. Dikatakan in takfur, kalau kalian kufur kepada Allah, Allah tidak rugi apa-apa. Fa'inna ghaniyyun 'ankum, Allah tidak berhajat kepada kamu untuk menambahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kamu tambah beriman. Tapi kena faham, wa in tashkuru, kalau kamu beriman dengan Allah, yardahu lakum, Allah redha. Wa la yarda li'ibadihi al-kufr, Allah memang tidak redha kepada kekufuran. Tapi orang kufur juga. Sinilah saya katakan rugi.
waktu diulang sangat wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Rugi, kayalah dunia telah mana, berkuasalah dunia macam mana, hebatlah macam mana, tetap wal asri rugi. Illa alladhina amanu, yang tidak rugi, yang berjumpa dengan Allah tadi, beriman dengan Allah, mengamalkan Islam, berhujung tu wa amilus salihat. Iman saja tidak cukup, mesti dengan amal saleh. Amal saleh apa dia? Amal yang Allah Ta'ala perintah kita lakukan, melaksanakan Islam dalam penghidupan. Wa tawasaw bil haq, kena sama-sama menegakkan yang benar. Al-haq wa ad-din, yang benar agama Allah. Selagi tidak tertegak agama ini, kewajiban itu terletak kepada bahu tiap-tiap orang Islam. Kena tegak. Mana mungkin dia tertegak sendiri, dia tak ada orang yang menjadikan penanggung amanah yang para anbiya telah lakukan kesemuanya. Wa tawassaw bis-sabr, tidak mudah untuk menegakkan kebenaran, melainkan kena sabar dan terus sabar. Atas itulah maka Allah Ta'ala ingin menyampaikan mesej ini kepada manusia dengan perutusan para anbiya. Utus para anbiya kepada manusia. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada suatu umat pun dalam dunia ini yang tidak ada khala, yang sunyi, yang tak sampai kepada mereka nazirun, membawa berita baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya Nabi mengajak manusia kepada Allah Tuhan yang satu, kepada wahyu Allah tentang agama yang benar, mudah manusia ikut sepatutnya. Tapi kenapa mereka pilih yang lain? Di antaranya mereka pilih untuk menyembah berhala tadi. Islam ada, tak tahu sempurna. Tapi kenapa orang Islam sendiri tidak yakin dengan agamanya itu sempurna? Wa ma ba'dal haq illa dhalal. Islam benar, Islam benar, Islam hak. Wa ma ba'dal haq illa dhalal. Kalau kamu tinggalkan yang hak, pasti kamu jumpa dengan yang dhalal, yang sesat. Atas itulah kita nak tambah poin. Allah Ta'ala ingatkan balik lagi kepada kita, kalau insan tidak memilih Allah sebagai Tuhan yang sebenar, dia akan pilih Tuhan yang lain. Saya sebut tadi, dia pilih berhala, agama lain. Tapi ada lagi Tuhan yang orang ramai tidak sedar. Berapa tuan pernah dengar? Allah tanya kita, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa qadama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihim fa'dillahi. Apa ra'aita, apakah tidak kamu dapat melihat atau dapat faham, man ittakhadha ilahahu hawahu, ada manusia yang telah menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dia sembah. Dia tak sembah Allah, dia tak ikut perintah Allah, dia tak ikut perintah Nabi, tak ikut apa kata ulama,
tentang agama, tentang Allah, dia tolak. Dia jadikan ilahahu hawahu, Tuhan yang dia sembah sebenarnya adalah hawahu, hawa nafsu dia. Maksudnya, kalau insan yang mengikut kehendak hawa nafsu, dia tak boleh menahan dan melawan kehendak hawa nafsunya. Kemaksiatan saya lakukan kerana runtuhan hawa nafsu. Hawa nafsu, nafsu jahat yang kita kenal, nafsu ammarah, nafsu lawamah. Okey, nafsu ini kalau tak tahan dia, tak jaga dia, dia menguasai tuannya sampai tuan nafsu itu tidak boleh melawan kehendak nafsunya, macam nafsunya menjadi tuhannya. Ini Allah yang beritahu, apa ra'aita, tidakkah kamu melihat, man ittakhadha, orang yang mengambil, menjadikan ilahahu, tuhannya, hawahu, nafsu. Kerana itu Islam suruh kita puasa melawan nafsu, tutup mata, jangan melihat yang maksiat, jangan nak menahan nafsu, jangan bermaharajalela. Kalau berlaku juga orang yang masih tahan hawa nafsunya, macam jadi tuhannya, menyuruh dia melakukan apa sahaja, dia tak boleh melawan. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Itu makna dia telah memilih jalan sesat. Allah beri kesesatan kepadanya kerana dia yang pilih. Mengapa tidak pilih Islam untuk diamalkan apa sahaja? Itu yang katakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima unzil ilaihi. Tidak sempurna iman kamu. Malah kalau terjemahan asalnya la yu'min, tidak beriman, seolah-olahnya menafi langsung iman. Tapi tidak, la yu'min, tidak akan sempurna, cacat iman kamu, sehinggalah kamu boleh tundukkan nafsu kamu sesuai dengan suruhan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya perintah Allah, hukum Allah sesuai dengan jiwa kita. Hukum apa pun sesuai. Nafsu kita boleh terima dan boleh buat. Tak ada yang kita nak bercanggah dengan dia. Okey, balik sebelah yang tadi. Insan yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, itu makna dia pilih jalan sesat. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dia akan sesat walaupun dia ada ilmu yang cukup tinggi. Ya, ada orang mengaji sampai ke Azhar, balik jadi pergi ke IAP, sah awal tu kalau Azhar mengaji ada urusan tinggi dalam agama. Tengok ada komunikator kita pun seorang tetap sebut nama. Dia tulis dalam Facebook ni, bagi rakyat Malaysia yang berbilang kaum seperti ini adalah tidak sesuai untuk dilaksanakan bodoh. Orang besar Islam, makna Allah tidak tahukah ada sebuah negeri nama dia Malaysia yang hukum Allah tidak sesuai? Yang tadi, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa lagi yang lebih cantik undang-undang dia, yang lebih kebal undang-undang dia, lebih sempurna undang-undang dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Liqaumin yuqinun, bagi kaum yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi itu tak yakin, tapi dia seorang urusan agama tinggi. Berapa ramai orang yang menolak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai alasan.
Mungkin ada PhD lulusan dia, mungkin dia arkitek ke, mungkin doktor ke, mungkin apa saja, ilmu tinggi. Tapi dengan menjadikan nafsunya sebagai tuhannya, melawan hukum Allah Ta'ala, menolak hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa adallahu ala ilmin, dia sesat walaupun ilmu dunianya tinggi. Kalau ini berlaku, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, Allah cop, Allah khatamkan hati dia tak terbuka. Wa qalbi, hatinya tak terbuka. Sam'i, pendengarannya, nasihat macam mana pun sampai dia tak masuk dah. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, mata dia pun tidak boleh melihat kesempurnaan Islam, tak lihat kehebatan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak nampak. Rupanya kita lupa ataupun kita tak sedar mengatakan bahawa manusia ini Allah kurniakan kepada kita ada dua jenis mata. Satu, ainun nazir, mata kepala. Ada yang kedua, ainul basir, semata hati. Kita ada dua mata. Mata yang kita dapat lihat, mata hati. Quran sebut, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Masalah besar manusia bukan masalah buta mata ini. Buta mata ini orang boleh tuntun, orang boleh bawa dia, boleh tolong dia, tak ada masalah. Malah orang yang buta mata ini lebih pandai daripada orang yang jelek mata. Kalau Sayyidah Azhar dulu, kebanyakan pensyarah Azhar yang hebat-hebat semua buta. Buta. Syekh-syekh hebat buta. Ilmu dalam kepala. Yang hafal Quran banyak orang buta. Buta hafal Quran, jelek tak hafal. Biasa. Sebab itu buta mata ini tidak bermasalah. Walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Kalau buta mata hati, sengsaralah dia, susahlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, kita sampai kepada poin bahawa manusia ada dua jenis pandangan, penglihatan mata zahir dan penglihatan mata batin. Kita boleh tahu mata kita, mata batin kita buta atau tidak buta, kita boleh tahu. Balik insan ala nafsihi basirah, manusia dapat melihat itu, dapat tahu apa dia. Innaha la ta'mal absar, bukan buta mata ini yang menjadi masalah, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, butanya mata hati yang duduk dalam dada manusia. Contoh buta macam mana? Ada ayat yang menjelaskan, wa in tad'uhum ilal huda la yasma' wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Wahai Muhammad, apabila kamu mengajak orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah itu kepada Allah, kepada Buddha, kepada petunjuk, kepada meninggalkan semua berhala sama Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u, mereka tidak mau terima. Wa tarahum, sedangkan kamu dapat melihat dengan jelas, yang turuna ilaika, maka mereka memandang kamu, walakin la yubsirun, sayangnya mata hati mereka tidak mengenali kamu. Makna senang fahamnya, mereka hanya kenalkan Muhammad itu Muhammad bin Abdullah, anak yatim piatu, itu miskin, papa kedanak. Mereka tak nampak Muhammadun Nabi, Muhammadun Rasulullah, Muhammad ahsana khalqillah, Muhammad akrama khalqillah. Mereka tidak nampak kenabian Muhammad ini. Di belakang nama Muhammad itu ada dia Nabi, dia Rasul, dia sebaik-baik insan, sesempurna insan yang terima wahyu Allah, yang tidak pernah memegang sebagai pena untuk menulis sebagai perkataan. Ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la taqutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Kamu tidak pernah pegang pen, tak pernah tulis sebagai perkataan, tak pernah baca sebagai tulisan. Quran turun kepada kamu, kamu baca Quran kepada mereka, satu kalimah pun tidak silap. Mereka tidak nampak mengatakan la ya'tihil batil, tidak masuk dalam Quran, tak datang Quran batil, yang nama batil, yang nama salah, nama dia wrong, nama dia apa sahaja, tidak ada. Min baini yadayhi, Quran cerita apa pun, masa depan, masa belakang, apa sahaja, la ya'tihil batil. Bolehkah manusia buat benda yang tidak ada batil? Maka tak nampak kemujizatan Quran. Atau Nabi buat mukjizat kepada mereka pun, mereka minta dibuat mukjizat, mereka minta. Okey, satu masa mereka tolak Quran. Ini bukan mukjizat kata mereka, tapi ini qalu asatirul awwalina tatabaha wa ta'lamu kata Quran dengan cerita-cerita dongeng. Dia tak boleh tulis, dia panggil orang untuk tulis.
dekat dia pergi belah. Dia tuduh Quran ini cerita dongeng. Tak. Nabi boleh mengeluarkan air dari tangan dia. Zaman Hudaybiyah air semua dah habis. Orang semua dah ada, tanpa semayang dan semayang. Air tidak ada. Mengadu dekat Nabi dengan kata 2 kali ada tak air yang berbaki walaupun sedikit. Tumpah sikit air. Letak tangan dia nanti tuang air sikit bagi ibu. Fajjar ma min baini asabi'i. Air keluar daripada tangan dia. Panggil semua orang minum, mandi dan sebagainya. Katakan untuk beberapa orang. Bapak kata kami 1400 orang. Al-Fahata Antara Mi'ah 1400. 1400 1400 1400 bukan. Betul malam kita tentang 1000. Ini sihir. Tanpa satu peringkat. Mereka buat perangkap. Dunia boleh memalukan Nabi kita, boleh membuatkan Nabi kita ini akan terperangkap. Mereka pujuk Nabi kita untuk berjumpa dengan mereka pada malam hari. Waktu bulan sedang menambah. Kata wahai Muhammad, selama ini kamu melakukan berbagai perkara pelik yang kami tidak minta, tapi kamu pandai-pandai buat. Itu kami tak terima, itu sihir. Bolehkah tidak kamu buat satu perkara yang kami nak minta? Kami nak minta kamu buat, bolehkah tidak? Boleh? Dia kena janji. Kalau boleh, aku buat apa yang kamu minta. Nak beriman ada tak tidak? Nak beriman tak tidak? Baik, kalau kamu tak boleh buat, kamu nak tinggal saja. Kerja mengajar orang kepada amal baru ni. Tujuh. Apa yang mereka buat? Ada wal qamar. Kamu nampak tak bulan? Bulan yang penuh pada malam ini. Nampak? Kami tak kamu belah 2 bulan. Terbelah 2, sebelah yang pecah kamu tolak dengan tangan kamu kenapa tolak lekak saja lepas hilang di bukit kepada kubik kamu tolak sebelah sampai hilang di bukit Imam Ahmad. Permintaan yang begitu mustahil pada pandangan mereka sah Nabi tak akan boleh buat pada mereka. Begitu para sahabat minta bagi bulan yang di atas dan itu terbelah 2. Bukan belah saja, kena tolak sampai dia nampak bulan ini hilang. Tolak hilang. Itulah yang Nabi berdoa. Ya Allah, kalaulah kamu tidak tunaikan permintaan orang-orang musyrikin ini pada malam ini, saya bimbang. Saya seorang syahid akan menyembah kamu di bumi Mekah dan kafir. Tolonglah datang di televisi, duduk dengan kamu ke arah bulan, belah Pak Syarah Pan-Palang, duduk saya belah tolak hilang. Hal hadza ma turidu, inikah yang kamu nak aku buat? Kedua, sekarang aku nak tangkup balik bulan ini. Tangkup dua tangan, tangkup bulan tersebut. Itukah yang kamu kehendaki?
semua dia janji tadi, kalau aku boleh buat apa yang kau minta, kau dan beriman sekarang. Ini bukannya sihir, tapi dia mukjizat. Bila mata hati sudah begitu kabur sampai tak nampak itu mukjizat, itu yang Quran datangkan. Apa Abu Lahab kata? Taballaka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka berdepah kau. Akhirnya mereka katakan jangan beriman. Selama ini kita menuduh Muhammad ahli sihir, malam ini confirm semua kita nampak memang itu kerja sihir. Jangan beriman, semua balik. Diberi turun lagi dengan permulaan surah Al-Qamar. Nama surah Al-Qamar, nama dia bulan. Surah yang bermula dengan iqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Tunggu terus ayat yang kita baca sampai hari ini, yang akan kekal sampai akhirat. Betulnya peristiwa itu. Iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah menghampiri. Muhammad Nabi yang terakhir, lepasnya Nabi Ta'ala, tunggu kiamat. Orang kiamat sudah hampir. Iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah hampir. Wanshaqqal qamar, bulan memang dibelah dua. Bukan alusi, bukan sihir, belah sungguh. Bulan dibelah dua. Insyaqqa, Al-Quran tidak mengatakan khayal. Wa syaqqal qamar, bulan terbelah dua. Wa idiyara wa ayatan, dan mereka yang mata hati gelap tadi, mata hati yang buta tadi, yarau ayatan, nampak satu petanda, jelas kekuatan Allah Ta'ala, jelas kehebatan Nabi, jelas mukjizat. Yuqrid, mereka masih menolak, masih tak mau beriman. Wa yaqulu, mereka beralasan dengan mengatakan ini pun sihrun mustamir, sihir yang terus menerus dilakukan. Alasan mengatakan sihir. Wakala Allah, wakala mereka berbohong. Mereka tahu ini bukan sihir. Sihir apa kita yang tunggu dia, bukan dia prepare. Yang kita nampak betul. Untuk kompon mengatakan bahawa sihir bukan sihir. Ada seorang yang ahli pandai kata beginilah, kita tangguh dahulu sampai besok ini ada kabilah yang akan datang sampai ke Mekah ketika itu. Kita tanya mereka di tengah padang pasir malam tadi, nampak bulan atau tidak? Besok sampai semua kabilah. Sampai kabilah itu, sebelum mereka tanya, sebelum orang Mekah tanya kabilah ini Arab yang berjalan padang pasir yang dengan unta dan berdekat berdekat. Sebelum mereka tanya wahai orang kita yang ada, ya ahli Makkah, wahai penduduk Makkah, ataru dan badar lailah, kamu nampak bulan malam tadi? Insyaallah bulan jatuh. Arti bukan situ. Yang inilah bukti akademik. Ada catatan dalam manuskrip Cina. Catatan dalam manuskrip Cina ada ditulis dalam manuskrip Ahmad China. Mereka melihat di China bulan terbelah dua. Dan munasabah kalau di Mekah melihat bulan bangunan macam kejadian di Mekah bulan bangunan atau matahari bangunan, di
Malaysia dah tengah ni. Cara tengah ni. Perbezaan 5 jam. China dengan Mekah pun kurang dalam 6 jam perbezaan. Mekah nampak bulan berbulan, mereka dapat tengah-tengah. Tengah-tengah lagi. Bulan terbelah dicatat dalam manuskrip. Hati bukan saya. Wakadamu, mereka telah menghubungi diri mereka. Mereka kata itu bukan saya. Mereka apa? Wattabahu ahwa'ahum. Ini orang-orang ini. Kerana mereka telah bertuhan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu tak akan beriman. Hawa nafsu tak akan menerima. Maka Abu Talib, bapa saudara Nabi, yang amat simpati dengan Nabi, mempertahankan Nabi dan sebagainya, tidak beriman sampai akhir hayat. Pasal apa? Pasal dia jadi penghulu Mekah. Kalau dia beriman, dia kena ditunduk di bawah Nabi Muhammad, tidak boleh jadi penghulu. Hilang kedudukan. Pada dia orang yang tahu mengatakan Muhammad daripada kecilnya, dialah confirm ini bakal. Dia tahu sangat Muhammad itu Nabi. Tapi mengapa tidak beramal? Wattaba'u ahwa'ahum. Mereka ikut hawa nafsu. Hawa nafsu tak suka kepada agama, tak suka kepada suruhan agama. Wa kullu amrin mustaqim. Sedangkan kesemua hukum telah pun ada ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kerana itulah rugi manusia. Kalau ada insan hari ini masih lagi mencaci Islam, tak suka kepada hukum Islam, merendah-rendahkan Islam, maknanya mata hatinya kalau tidak buta pun dia kelabu. Bila kelabu dia nampak Islam samar-samar. Maka itulah yang saya katakan tadi bahawa ya lina amanu udkhulu bisilmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, kamu terimalah, masukkanlah diri kamu dalam Islam itu kapatan kesemua sekali. Tidak ada yang tidak Islam.